Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul 'azim. Telah mengangkat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan diangkat akan beberapa darjat. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, pertama sekali jutaan dan setinggi-tinggi penghargaan pada pengurusi majlis yang tadi. Seterusnya yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini. Jadi alhamdulillah juga kita bersyukur kepada Allah sebab Allah masih lagi memberi ruang, memberi masa kepada kita dapat meneruskan sakit-baki sisa-sisa kehidupan kita di dunia ini. Dan juga kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di antara ramai berjuta-juta manusia kita dipilih oleh Allah dapat berada di sini pada hari ini, tuan-tuan, puan-puan dan saya. Dan insya-Allah kita akan sambung tazkirah ataupun kitab kita ni, kita apa? Hidayatus Shabiah. Jadi hari ini masa kita sikitlah, selalunya 2 jam, kali ini sedang tengah. Jadi saya kena sejimat-jimatnya masalah. Kalau tak silap saya, hari ini kita berada di muka surat 27. Muka surat 27, perenggan yang kedua. Betul tak? Faslun. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, faslun, ay hadza faslun. Ini satu fasal. Fasal ini adalah ceraian ataupun cabang-cabang daripada kitab. Kitab ni tajuk-tajuk yang besar. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf bersegera dengan taubat daripada segala dosanya supaya tiada mengkejut akan dia oleh mati yang meluput ia bagi taubat. Jadi hak sebelum ni kita duk bahas bab ibadat apa semua, habis selesai. Sekarang ni pemantapan. Dan wajib. Apa dia wajib, tuan-tuan, puan-puan? Buat dapat pahala. Apa dia wajib? Buat dapat pahala. Kalau tinggal berdosa, itu wajib. Lawan pada wajib, haram. Buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Itu baru 2 daripada 5 hukum taklif ataupun hukum taklifin. Yang 3 lagi sunat. Yang ketiga sunat. Apa makna sunat? Buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa. Buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa. Ini bukti tak dapat apa. Tak berdosa. Ni duk belajar dah sebenarnya ini balik. Sunat buat dapat pahala, kalau tinggal tidak disiksa. Lawan kepada sunat makruh. Apa makna makruh? Semua buat ke? Apa dia makruh? Tinggal dapat pahala. Tengok ikut dah ni. Jadi sunat lawan dia makruh. Sunat buat dapat pahala, tinggal tidak disiksa. Kalau makruh buat dapat pahala. Buat dapat pahala, tinggal tidak disiksa. Makruh ni. Tinggal
tinggal dapat pahala, buat tidak disiksa. Tidak disiksa. Okey, satu lagi yang duduk tengah-tengah pengadil dia. Apa dia? Harus. Harus apa maknanya? Buat. Buat. Buat tak apa, tak buat tak apa, tu mudah. Harus ni boleh. Nak buat tak apa, tak buat tak apa. Boleh. Boleh. Faham ke tak? Itu hukum taklid. Jadi dan wajib, kita faham wajib nah. Wajib ni buat dapat pahala, tinggal disiksa atau tinggal dosa. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mukallaf. Tu. Dia sebab itu kena mengaji. Kalau kita tak mengaji, kita tak tahu istilah-istilah kitab ni ataupun istilah-istilah hukum. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Siapa dia tiap-tiap mukallaf? Mukallaf ni dia rangkuman aqilun balighun. Orang yang berakal dan baligh. Orang yang berakal artinya normal akal dia dan juga cukup umur. Siapa dia? Cuba cek tengok. Kita. Okey, cukup umur. Yang pertama cukup umur. Kalau yang lelaki 15 tahun, termasuk malamnya, malam 15 tahun tu, esok cukup 15 tahun. Hari ni baru 14 tahun akhir. 14 tahun 14 tahun 11 bulan. 11 bulan lebih sikit lah. Esok cukup 15. Jadi malam ni maghrib dengan isya telah pun dipanggil mukallaf ataupun balik cukup umur. Okey, nak di sini yang pertama berakal. Berakal tu keluar dengan kata berakal, normal akal ialah gila ataupun nyanyuk. Tak kira lah hilang akal. Yang kedua tadi baligh. Baligh bagi lelaki 15 ke atas ataupun dia sampai awal, artinya mimpi awal. Umpama mimpi dalam mimpi, dia mimpi pergi Cameron Highland, turun tanah Pamah. Jadi dia awal sikit. Bagi perempuan pula seawalnya ialah 9 tahun. Bukan tepatnya 9 tahun ataupun tanda-tanda. Bahawa itu dia tanda-tanda. Contohnya mengalirnya sungai. Faham tu? Faham tu? Hampa ni mungkin sikit faham banyak. Ini enak kan? Okay, faham tak? Waliknya 10 tahun, ada yang 9 tahun, biasa. Okey, bila sebut saja tiap-tiap mukallaf, kita cek diri kita berakal ataupun cukup umur ke tidak. Kalau ada dua syarat ni, maka kita lah tu mukallaf. Wajib ke atas tiap-tiap mukallaf. Bersegera dengan taubat. Bersegera dengan taubat, artinya buat cepat-cepat ataupun segera, jangan tangguh-tangguh. Daripada segala dosa yang kita buat. Dosa dia ada dua. Satu dosa kecil, yang kedua dosa besar. Itu pun ada perbahasan ulama lagi, kan? Dosa kecil, dosa besar ni pula dia tengok pula. Adakah yang haram, buat yang haram tu dosa besar? Ada juga yang haram tu dosa kecil. Jadi perbahasan ulama. Jadi kita faham di sini kena bertaubat segera daripada segala dosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Cuma dosa besar ni wajib ke mana-mana pun kena bertaubat pada Allah melalui cara Astaghfirullahalazim, dipanggil istighfar. Rasulullah sehari semalam tak kurang 1 kali. Tu Rasulullah. Kita umat dia ni kena lebih daripada tu. Sedangkan Rasulullah ni dah maksum dah, terpelihara, kemudian ke mana-mana pun dah pun dijamin syurga, tetap beristighfar kepada Allah sekurang-kurang 1 kali. Kita lebih lagi lah. Jadi dosa besar wajib melalui bertaubat pada Allah dengan syarat-syaratnya sekali. Di antara syaratnya, kalaulah terlanjur, kalaulah terbuat, kalaulah melakukan dosa besar, hendaklah kita bertaubat ni melalui beberapa syarat. Antaranya hendaklah kita tinggalkan dosa yang kita buat tu, tinggalkan terus.
Kemudian tidak mau mengulang lagi, tak ulang balik dah. Kemudian kena rasa menyesal ataupun rasa bersalah. Tu. Kalau melibatkan dengan manusia, kena hantar balik, bagi balik, bayar ataupun minta reda. Contohnya curi ke, penumbuk orang ke apa, kena settle balik dengan manusia. Tu hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia ini. Okey, segala dosa kena bertaubat. Bagi dosa-dosa kecil pun kena bertaubat juga. Dan dosa kecil ni dia mudah sikit, dia boleh gugur ataupun boleh jatuh, boleh dihapuskan melalui ibadat yang kita buat, ayat sembahyang yang kita buat, istighfar yang kita baca, ataupun apa-apa yang berbentuk kebajikan lain yang boleh menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Dosa kecil ni tak dapat lari dah. Kan? Saya masuk pasar malam, tapi nak cerita saya tak pernah masuk pasar malam. Saudara, saya masuk pasar malam. Tu. Kemudian ada seorang adalah ramai-ramai duk berniaga tu. Seorang niaga apa ni? Cucuk udang. Tahu cucuk udang? Dia nak bubuh cucuk udang hak saya minta RM1 tu. Tangan baju dia sampai ke lengan. Dia tu aurat. Kan? Tak tengok dia, saya dia kata kita tak sembang dia. Kak bubuh cucuk orang ni. Sambil kak tu mata duduk dalam mana tuan-tuan. Tak hidung dia. Ini semua ni adalah dosa, tapi dosa kecil. Banyak lagi lah dosa kecil ni tuan-tuan. Topek pakai selok pendek, tok muai pakai skrt pendek. Tu dia semua tu. Faham tak tu? Tu mudah mengajar. Semua faham. Itu semua adalah dosa-dosa. Tetapi apabila kita ambil yang sembahyang, kita basuh muka tuan-tuan, air yang menitik itu seolah menggugurkan dosa kecil. Tu. Sampai habis kita ambil sembahyang. Kemudian kita sembahyang pula tuan-tuan, kita rokok, kita sujud. Diibaratkan para ulama, dosa duduk atas belakang kita. Bila kita rokok, jatuh, terobok sikit. Tidak pula belakang pula jatuh. Sujud pula ada kepala guguk. Dia kau guguk sikit. Hari esok berlaku pula guguk pula. Itu hak dosa-dosa kecil. Tapi hak dosa besar tadi ke mana-mana pun wajiblah. Wajiblah kita bertaubat, menepati syarat-syarat taubat tadi. Okay, you all understand? Yes. Mudah harus. Jadi taubat daripada segala dosanya supaya tiada mengkejut akan dia oleh mati yang meluput, ia akan taubat ataupun bagi taubat. Jadi dia kata di sini pesanan pengarang kitab kita ni, untuk guru kita ni, dia kata bertaubatlah segera, jangan tangguh-tangguh, takut kita terkejut dengan mati ataupun dikejutkan dengan mati mengejut. Bila mati mengejut saja tak dan lah, luputlah, tak boleh dah nak bertaubat, artinya tak dan. Tak ada nak bertaubat. Sebab itulah tuan-tuan, kadang-kadang penilaian Allah Ta'ala, penilaian Allah kepada kita di akhir hayat kita, semasa semua hidup, daripada kecil sampai besar, jubah tak pernah buang, sobar pula kepala mau besar, nak hampa kata masjid tak pernah tinggal, sembahyang apa tak pernah buat, semua dia pernah buat. Tapi bila akhir hayat tuan-tuan, tengah duk tunggang Allah, baru 3 tegak. Nak try tengok rasa pahit kan masa manis. Mudah usut nak mengajar, minat tutup guru. Mudah nak mengajar, bila orang tanya arak rasa lagu mana? Masa-masa manis. Bukan hak filem Piramli tu lah, masa-masa manis. Mudah sikit nak abang ada buat arak ni masa-masa manis, hampa janganlah minum. Nak try sekali. Kok baru 3 tegak. Allah ambil nyawa. Agak-agak pental macam mana? Daripada kecil daripada besar tu. Hak akhir ni lah di antara penilaian dia. Mati dalam maksiat, mati dalam kufur kepada Allah Ta'ala, mati dalam dosa. Tapi satu contoh yang lain pula, seorang ni pula nama Me'oh pun. Jadi kita Me'oh sini lah. Ini ada Me'oh lah. Me'oh ada lah kan. Me'oh tak ada. Daripada kecil sampai besar, ya Allah, kaki maksiat. Bukan kaki je, tangan pun maksiat.
kaki betina, kaki ikan, kaki pancing, semua ada kaki. Kan? Kaki bawa anak dara orang, kaki bawa bini orang. Tapi bila dekat-dekat nak mati, tuan-tuan, aku ni umur 72 lah. Letih jemur dah tempat jahat. Oh no, dia pergi masjid. Rupanya Allah dah ketuk dah hati dia supaya insaf. Lepas ni nak try pergi masjid tengok. Nak try pergi masjid, prepare untuk Ramadan ni. Kalau pergi Ramadan, orang kata buah abang ni, buah taniat ada apa kan? Dia try pergi awal-awal, pergi masjid, kesepak tangga masjid tu, pergi dengan ayat tu. Hati dah tak mahu dah buat maksiat, nak tinggal terus dah, nak insaf dah, pasal menyesal. Nak pergi jumpa Tok Imam, nak semayang belakang Tok Imam, nak belajar kat Tok Imam, cara pergi semayang, cara pijak tangga masjid. Tuan-tuan faham tak? Kesepak lagu mana, apa pergi dengan ayat tu. Tu, pergi dengan ayat tu, tuan-tuan, masih dalam apa? Dia orang kata masih dalam iman. Esok tengok lah film tu. Saya pun tengok. Contoh Jadi sejuk lah. Sejuk. Slow sikit ya. Dia orang tua tak boleh, saya nak kencing. Kami orang muda. Jadi tuan-tuan, saya nak cerita, kadang-kadang akhir kesudahan kita tu, akhir hayat kita tu diambil kira oleh Allah Ta'ala, dinilai oleh Allah Ta'ala. Ada tak boleh kita tepuk dada, aku mati esok Alhamdulillah? Tak boleh tuan-tuan. Tu besar diri nama dia. Tak boleh kita nak lagi kata aku beres dah dah. Kan? Mau kalau kata mati malam ni pun tak apa dah. Ampun cakap besar. Ibrahim Belek kata apa? Mari kita tengok siapa yang kena. Mana kata? Kita betul. Okey. Nampak tak? Kesudahan akhir kita tu dinilai oleh Allah Ta'ala. Tengok kesudahan macam mana. Sebab itulah kita kena berdoa. Banyak para ulama, tok guru, tok imam berdoa tuan-tuan. Apa dia doa dia? Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wahai Tuhan kami, persudahkanlah, akhirkanlah, Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah, dengan sebaik-baik kesudahan. Akhirkanlah kita ni dengan sebaik-baik kesudahan. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan persudahkanlah kami ni dengan jahat kesudahan. Kita minta, artinya kita minta bantuan, minta talian hayat daripada Allah Ta'ala supaya Allah jaga, kawal, didik, asuh kita biar mati dalam iman, mati dalam Islam. Sebab apa kita tak tahu kesudahan kita macam mana. Takut terkejut oleh mati yang meluput bagi taubat. Bila mati je tak ada nak bertaubat. Tak ada nak bertaubat. Dan bertaubat ini adalah satu ibadat. Kita niat nak bertaubat, kita bertaubat, dia jadi ibadat. Sebab benda tu baik. Rasulullah suruh, Allah pun suruh tuan-tuan. Kita buka dalam Al-Quran, kita jumpa ayat tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah oleh kamu sekalian kepada Allah sebagai taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar, taubat yang sebaik-baik, nasuha, taubat yang baik, yang benar, yang betul. Allah pun suruh kita bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kamu kepada Allah sebagai taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Tu Allah pun suruh. Artinya dia adalah satu ibadat. Bermula orang yang sakit itu, iaitu sangat dituntut daripadanya dengan taubat. Lebih-lebih lagi lah orang yang sakit. Orang yang sakit, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dalam masa yang sama kita tinggal benda-benda yang berbentuk maksiat, berbentuk durhaka pada Allah, berbentuk dosa dan sebagainya. Jadi orang yang sakit lebih berhaklah bertaubat. Sebab apa? Takut-takut dengan sakit itulah musibah sakit itu akhir sekali kita akan berjumpa mati. Lebih-lebih lagi lah. Tapi hak kita tengok hari ini, hak sakit tuan-tuan di hospital sana, hak lagi sakit, lagi masalah.
Pakcik semayang tak pakcik? Nak semayang, nak ambil yang semayang pun tak boleh. Ni saya dia pun bukan cakap saya, ilmu dia. Ambil yang semayang pun tak boleh. Lepas tu pakcik ada bini dah. Harap dia kot. Harap dia kot. Duk macam dia. Itu contoh dah. Patutnya suami sakit, isteri tolong bantu tolong biar semayang. Kalau suami sakit, isteri tolong bantu, bukan buntut. Bantu, tolong bantu. Tolong biar semayang, pusing kaki sikit, mengadap ke arah kiblat. Tolong bantu. Dia cerita dia macam ni, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kita bantu suami bantu isteri untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Hak bantu tu dapat pahala sama. Abang sayang, abang di mana? Abang sayang ni nak semayang, tolong ambil air semayang, tolong perbetul kilas, kilas apa semua, tutup aurat apa semua. Semua tu bila abang semayang Allahu Akbar atas kaki hospital. Cik adik lepas pada prepare tadi ni, isteri dia dah prepare okey, cukup lengkap dah. Dia pun duduk sebelah atau membuat kerja dia. Abang semayang cukup lengkap, adik dia yang hak tolong prepare tadi dapat pahala sama banyak sebagaimana abang dia semayang. Kalau adik dia, maksudnya isteri dia, sama juga. Abang tolong biar semayang, tolong jurus ke solat ke apa ke semua tu, isteri semayang. Suami dapat pahala tak? Dapat pahala. Dapat pahala juga. Hak kita semayang, hak kita bantu tu pahala atas ni, pahala subsidi, tuan-tuan. Allah. Kalau kita faham tu tak timbul berebut. Abang sakit pergi masjid lah abang. Sambil abang nak pergi masjid, masuk mandi tuan-tuan, dia keluar bilik mandi tu siap dah. Kain plekat ada depan bilik, baju Melayu pun ada siap dah, dengan samping, dengan songkok sekali. Cuma dia tak tanya nak pergi mana. Sebab tengok songkok dengan samping ada. Siap lengkap, komplit, satu set. Kemudian pakai semua lengkap dah. Elok nak keluar buka pintu, kunci kereta, kunci motor ada. Siap dengan slipper mengarah ke arah masjid dia. Ya Allah, pahala penuh. Itulah, isteri duduk di rumah dapat pahala sama sebab suami di masjid. Ni duduk marah kat suami di masjid, pesan pula, abang kalau pergi tu balik awal sikit lah. Nak dapat banyak mana? Tok Imam bagi salam je tu lompat lagi. Cerit tu tuan-tuan. Lagi dan habis tu doa apa semua siap. Keluar masjid baca doa, keluar masjid. Allah, adik duduk di rumah tu buat karipak dia pun. Nak ngaji kan, nak ceramah kan. Buat karipak dia pun tuan-tuan. Abang pergi set penuh. Dia bila pergi sampai balik 2 jam. 2 jam tu lah adik tu buat karipak dapat sama. Itu contoh lah. Itu contoh. Jadi bermula sakit itu iaitu sangat dituntut daripadanya dengan taubat. Orang sakit lebih lagi tuan-tuan. Jadi salah satu nak meringankan sakit ataupun nak meraih simpati Allah ialah bersedekah. Orang sakit sebenarnya disunatkan sedekah pada orang yang tak sakit. Masa orang tak sakit ni, anak yatim ke, orang susah, fakir miskin dan sebagainya. Sebab apa? Nak menolak bala dan juga nak minta supaya Allah Ta'ala angkat balik sakit ataupun musibah kita. Tapi bila dia terbalik, hak mana pergi melawat semua bagi. Hak sakit tak bagi apa orang. Dia asal dia punya tu, hak sakit tu dia sedekah. Bukan banyak tuan-tuan, 5 kupang RM1. Lah 5 kupang RM1 tu kecil je lah. Budak main melawat kita, cik ambil 5 kupang beli aiskrim. Jadi lah tu, niat sedekah ataupun niat sumbangan. Tolak bala tuan-tuan, tolak bala. Tolak bala ni kita faham, mungkin Allah akan angkat balik musibah yang kita hadapi, kesusahan, kesukaran, masyaqqah yang kita hadapi, ataupun sakit yang kita tengah hadapi. Allah tarik balik sikit-sikit. Allah bagi sakit, Allah tarik balik sakit. Betul tak tuan-tuan? Lah kita tengok hak mana pergi tu, pakat bagi kat sakit, kat orang sakit. Pergi tengok orang sakit tak ada tangan, dua-dua tak ada tangan. Tangan kanan tak boleh angkat, tangan kiri diikat. Nak bagi duit kat dia tuan-tuan, dia nak ambil je lah. PBC kat dia, pakcik
Nak bagi RM10, nak potong dah. Bantai, bantai. Nak untuk tuan. Bantai. Nampak tu semua bantai. Ni kita baru saja dengar cerita Isra' dan Mi'raj. Musim ni musim Isra' Mi'raj. Hari ni 3 Sya'ban kan, 3 Sya'ban. Baru lebih kurang seminggu berlalu hari yang mana berlakunya Isra' dan Mi'raj. Satu drama, satu filem yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, semasa Rasulullah di Isra' daripada Mekah, Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di Palestin. Kemudian Rasulullah di Mi'rajkan naik ke langit. Naik ke langit ke-7, naik lagi ke Mustawa, kemudian Sidratul Muntaha. Akhir sekali sekat itulah Jibril hantar Rasulullah terus berjumpa. Dia sambung lagi perjalanan, jumpa Rasulullah pergi depan lagi, naik lagi, berjumpa dengan Allah. Allah bagi semayang 50 waktu. Akhir sekali ringkasnya dapat 5 waktu. Apabila berlaku tawar menawar, sebanyak 7 kali ke 9 kali dengan Allah ataupun dengan Nabi Musa AS. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, nak cerita dalam perjalanan Nabi ini, Nabi juga diberi kebenaran dan juga dibawa oleh Jibril AS melawat neraka. Boleh masuk dalam neraka, bukan masuk neraka hak bluk-bluk tu maksudnya boleh melihat apa yang ada di dalam neraka Allah, yang dikata tempat azab, tempat siksaan ini. Rasulullah tengok ada dalam tu berbagai-bagai alat untuk penyiksaan. Ada batu, ada kayu, ada berhala, ada macam-macam dalam tu dijadikan alat untuk mengazab siapa yang masuk neraka. Rasulullah tengok dah. Kemudian tuan-tuan, selepas selesai neraka tu barulah Rasulullah dibawa melawat syurga. Apabila nak masuk syurga tuan-tuan, nak masuk tengok apa ada dalam syurga, Rasulullah tengok ada satu tulisan, satu ayat yang terpampang di pintu syurga. Ku tunggu di pintu syurga. Kita hati. Ada satu ayat yang mana ayatnya berbunyi as-sadaqatu bi'ashri amsalihha wal qardu bisamaniyati asyara. Tertulis di pintu gerbang nak masuk ke syurga. Lebih kurang macam tu lah. Nak abang kat pintu tu mana kita pun tak biasa tengok tuan-tuan. Apa dia? As-sadaqatu bi'ashri amsalihha. Sedekah memperolehi pahala 10 kali ganda. Jadi di pintu tu dia adalah moto dia, tema dia. Sedekah itu akan memperolehi pahala 10 kali ganda. Nah, abang kata siapa yang sedekah RM1, seolah-olah sedekah RM10. Kalau sedekah RM10, seolah-olah sedekah 100, sebab dia 10 kali ganda. Cuba tuan-tuan dan puan bayangkan. Itu di pintu syurga. Kemudian pula wal qardu bisamaniyati asyara. Dan siapa yang memberi hutang pula memperolehi pahala 18 kali ganda. Siapa yang bagi hutang, tolong bagi hutang kat orang. Kawan tu susah, anak sekolah nak bayar yuran, anak ramai, berang tak boleh beli. Kan? Perlu sangat-sangat wang. Mai jumpa kita, mi ahoy. Aku segan kat hang ni. Tapi oleh kerana anak aku pergi sekolah esok tak ada apa ni, nak minta pinjam RM10. Nak hutang RM10. Nak hutang wang 100 minggu depan, bulan depan, tahun depan bayar lah. Kita bagi hutang tuan-tuan. Kita bagi hutang menyelesaikan masalah dia. Pahala yang kita dapat tu, kalau kita bagi RM10, dapat balik berapa? 18 pahala kebalikan. Digandakan seolah RM18. 18 apa? 180. Tu 18 kali ganda. 18 kali ganda. Bersama ni asyara. Artinya rupa-rupanya kita melepaskan kesusahan orang tu lebih hebat daripada kita sedekah. Hak sedekah tu tolak bala dah, tolak musibah dah, tolak masyarakah dah tuan-tuan. Raih simpati Allah, kasih sayang Allah, tu sedekah. Rupa-rupanya kita melepaskan kesusahan orang melalui orang hutang. Kita bagi hutang tuan-tuan lebih hebat lagi daripada sedekah.
Tapi minyak hutang ni bukan tak kenal dia. Mau kalau hutang cukup lihat. Pakai jeri hidung masih semua dah. Dia rengkit lagi tuan. Itu adalah perkataan moto tema yang ada di pintu syurga, di pintu depan syurga. Sebab itulah tuan-tuan dan perempuan sekalian, Isra dan Mi'raj sebagaimana kita faham, Rasulullah dapat didikan, dapat pengajaran ilmu daripada Allah Ta'ala bukan semayang saja. Dia dah faham, dia ambil semayang balik, dapat semayang balik. 8 perkara yang Allah bagi. Yang pertama yang Allah Ta'ala bagi tuan-tuan, Allah bagi ataupun Allah perkenalkan, Allah bagi pengajaran dan ilmu berkaitan dengan Islam. Agama tu apa dia, lagu mana nak buat, lagu mana nak guna, apa tujuan dia dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar kepada Nabi di langit. Okay. Yang kedua ialah berkaitan dengan hijrah. Walaupun Rasulullah belum berhijrah, hijrah itu telah pun dipaparkan, diberi gambaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Isra dan Mi'raj. Allah dah bagi ilmu dah semasa di langit, tuan-tuan. Kemudian yang ketiga ialah jihad. Apa dia jihad? Lagu mana nak berjihad? Jihad apa yang diterima dan sebagainya pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah bagi gambaran, bagi ilmu, bagi didikan, bagi pengajaran dah kepada Rasulullah ketika di langit. Dan yang keempatnya ialah sedekah, sebagaimana hal kita sebut tadi. Hebat tak hebatnya sedekah juga Allah bagi pengajaran di langit. Dan seterusnya ialah berkaitan dengan bulan Ramadan, puasa Ramadan. Ramadan juga Allah bagi gambaran, bagi pengajaran di langit. Dan yang lain-lainnya ialah amal ma'ruf, nahi munkar. Itu yang ketujuh. Dan yang akhir sekali ialah semayang. Hak semayang barulah Allah Ta'ala bagi pengajaran yang ke-8. Bagi gambaran semayang, lagu mana semayang, apa pentingnya semayang. Kemudian akhir sekali difardukan semayang, tuan-tuan. 8 perkara, tuan-tuan. Cuma kita highlightkan semayang lah, sebab semayang ni ibadat yang penting, yang diwajibkan, yang difardukan di langit. Puasa pula difardukan oleh Allah di bumi. Tahun yang kedua selepas Rasulullah berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Sama juga dengan zakat. Zakat juga difardukan pada tahun yang kedua juga, semasa Rasulullah berada di Madinah dah. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, itu sedikit intipati berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Masuk kitab kita balik. Dan sunat bagi orang yang sudah putus harap ia daripada hidup, bahawa membanyak ia akan berkata, Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil mauti, Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Nampak tak tu? Kecil ni saya mata tak boleh nampak. Dah berusia tu lah tuan-tuan. Bagi orang yang putus harapan daripada hidup. Artinya orang yang kita tengok tak ada harapan yang hidup. Sakit lama dah, mati lihat lagi. Dia panggil apa dah? Koma lah. Kalau koma tu tak sedang dah kan. Ni masih sedang dah. Dia tahu dia sakit ni, adat kata ni kebiasaannya kalau sakit macam ni tak lama dah. Tak lama dah. Sebab dia tengok kaki kanan kena potong dah, kaki kiri pun kena potong dah, tangan kiri tak boleh angkat, kena stroke, tangan kanan pula jam. Arti adat kata tak lama tu, adat kata kan. Jadi kalau lah ada orang yang sebegini, dia putus harap daripada hidup, ubat habis dah tahu berapa ribu dah, tak nampak jalan. Bukan tak nampak jalan ni buta lah, tak nampak jalan ni tak ada cara lah nak baik balik, ataupun nak sihat, nak sembuh. Jadi dia akan berkata ataupun dia akan baca doa ni, Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti. Allahumma, wahai Tuhan kami, ataupun wahai Tuhanku, a'inni ala ghamaratil mauti. Artinya beri pertolonganlah, beri pertolonganlah di atas kesengsaraan mati. Kita minta pertolongan Allah supaya Allah bantu daripada kesengsaraan nak mati. Wasakaral mauti, dan segala
Dia panggil apa? Sakara ni mabuk. Segala mabuk-mabuk, mabuk-mabuk nak mati, mabuk mati. Sebab bila nak mati ni dia mabuk. Dia tak ingat mana, kemudian mana malaikat apa, mana lagi dengan iblis, laknatullah kiri kanan. Tu. Mabuk. Cuba kita bayangkan sebuah orang mabuk, tuan-tuan. Bila mabuk ni kadang katuk dia tak sakit. Tarik telinga dia tak rasa apa. Kan, ketuk kepala, lupu kepala dia, dia tak sedar. Jadi orang nak mati pun macam tu lah, tuan-tuan. Bila mabuk nak mati ni, kadang-kadang dia tak dengar dah la ilaha illallah ataupun apa-apa kan. Anak suruh minum susu. Dia duk tumpu pada benda yang dia sedang hadapi. Kan? Kesukaran, masyarakat nak mati. Kemudian sambung lagi doa, Allahumma ghfirli warhamni, wahai Tuhanku, ampunilah daku, ampunilah bagi aku, warhamni, dan kasihan belahlah kepada aku, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan perhubungkanlah dengan Tuhan yang maha tinggi. Al-a'la itu Tuhan yang maha tinggi. Artinya jangan bagi putus hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Doa tu macam tu lah. Jadi kalau boleh hafal ataupun tulis, usap-usap, letak kat dapur. Bukan depan, tak dapur. Sambil baca, sambil masak tu kan? Sambil masak tu cabai tomeh. Kan? Cabai tomeh tu sambil dia baca. Itu doa tu. Dan sunat baginya pada ketika itu bahawa membanyak ia daripada membaca Quran. Jadi bagi orang yang tidak ada harapan nak sembuh, sakit, nak jalan tak boleh dah, kena duduk atas kursi roda saja, banyak baca Quran. Tu. Kena banyak baca Quran. Bacalah apa kita ingat. Sebab baca Quran mudah, baca di mulut kan. Quran ada di depan, baca di mulut. Tak ada Quran, baca di mulut. Baca lah. Baca banyak baca Quran. Tak boleh, ayat lazim pun tak apa, ulang yang tu. Dan segala zikir, kalau ingat zikir, zikir, tasbih, salawat, itulah subhanallah, alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini semua masuk zikir, walaupun ada nama-nama dia tersendiri lah. Tasbih, subhanallah. Salawat atas Nabi SAW. Banyak salawat. Salawat banyak. Tadi yang kita baca tadi salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunadu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Baca lah ni, masa kosong, masa lapang, walaupun sakit, baca salawat tafrijiyah. Dan dia banyak lagi salawat Ibrahimiyah, salawat Nabi Khidir, semua tu salawat. Banyak salawat tuan-tuan. Amallah yang mana pun, amallah, bacalah, sebutlah yang mana yang kita boleh tuan-tuan. Ke mana pun dia menuju kepada salawat kita tadi, menuju kepada salawat Rasulullah. Dan qul huwallahu ahad. Yang ni mudah. 4 ayat saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ni ayat yang paling pendek, walaupun setengah orang kata ayat qul huwallahu ni lah paling panjang sekali. Tidak tuan-tuan? Dia menepati 1/3 Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali, menepati khatam Quran. Sebab apa dan ambil di mana tuan-tuan? Dia qul huwallahu ahad ni tuan-tuan, walaupun 4 ayat, dia adalah ayat aqidah ataupun ayat usul. Ilmu itu terbagi pada 3, usuluddin, fiqh dan juga tasawuf. Jadi oleh kerana dia ni semua ayat ni berkaitan dengan usul, berkaitan dengan aqidah, ia menepati 1/3 daripada ilmu yang ada dalam Al-Quran. Baca 3 kali seolah sebiji Quran. Tapi kalau kita baca qul huwallahu tu, dia adalah aqidah saja. Dia aqidah. Baca. Yang orang kata panjang ayat ni, panjanglah dia tak erti. Sebab apa? Qul huwallahu ahad. Mula dengan ahad. Hari ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad pula bawah lagi.
Mula Ahad sampai Ahad pula. Seminggu pun habis. Yang tu hak kata panjang. Lepas ni apa kena orang lain pula. Boleh tak tu? Sekurang-kurangnya 100 kali baca qul huwallahu ahad ni, sekurang-kurangnya 1 kali. Boleh tak 1 kali sikit je tu. Pada hantu saja. Nak buat kerja tak boleh dah, nak masak tak boleh dah, nak basuh pinggan mangkuk tak boleh dah, nak basuhkan baju tak boleh dah, nak sidaikan baju pun tak boleh dah, nak pakai baju sendiri pun tak boleh dah. Baca qul huwallahu ahad 1 kali sehari. Dan demikian lagi segala bagai kebajikan. Dan kalau kita ada lagi masa, buatlah apa-apa bagai kebajikan. Contohnya apa dia tuan-tuan? Baca zikir, hak Quran tu kita dah baca dah, qul huwallahu pun kita baca dah. Ada lagi kebajikan yang lain tuan-tuan. Contohnya jiran kita mai, kita tu sakit. Jiran kita mai duk sembang sambil sakit tu, kita bagi nasihat kat dia. Hang tengoklah aku ni jalan tak boleh dah. Makan orang kena suap. Hang tu kuat. Oleh kerana hang tu kuat, hang jagalah kesihatan dia elok, buatlah amalan. Artinya bila dia dakwah kat kawan tu, jiran, dia bagi nasihat agama tuan-tuan. Dapat pahala tak? Dapat. Itulah contoh-contoh kebajikan yang lain. Ataupun duduk petang-petang, ada anak muda remaja lalu depan dia satu kampung. Weh orang weh, hang maghrib ni tu satu minggu ni hampir surau. Dia tak tahu. Dia juga itu bagai-bagai kebajikan. Bagai-bagai kebajikan. Itu 2 contoh yang saya bagi tuan-tuan. Bayangkanlah contoh-contoh yang lain. Dan makruh. Ini jumpa makruh pula. Apa dia makruh? Jawab sendiri. Dan makruh keluh kesah daripada ketika sakitnya. Pada ketika sakitnya. Keluh kesahnya apa dia? Susah hati, kongsi. Dia makruh ni tak dapat apa, tak dapat pahala, tak dapat kebajikan kalau kita ada susah hati. Tak lama lah duk susah hati je. Jangan tunjuk susah hati. Kena reda apa yang Allah bagi. Allah bagi sakit, alhamdulillah. Tuan-tuan tengok Abdullah bin Maktum. Ini saya bagi contoh. Abdullah bin Maktum ni dia adalah tukang azan Nabi yang kedua. Sebab tukang azan Nabi yang pertama Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal. Abdullah bin Maktum dia tukang azan tapi buta. Dia buta mata. Sahabat-sahabat tanya dia, "Wahai Abdullah bin Maktum, apa perasaan apabila Allah bagi kamu buta? Apa perasaan apabila kamu buta?" Kalau bahasa kita hak di Benak Baru ni, hang rasa macam mana hang buta? Itu bahasa kita. Betul tak tu? Betul ya, bahasa Benak Baru no? Hang rasa macam mana hang buta? Itu bahasa kita. Abdullah bin Maktum dia kata, kalau Allah suka aku buta, aku pun suka aku buta. Nak abang kata nilai takwa dia tinggi tuan-tuan. Apa Allah bagi, alhamdulillah. Alhamdulillah tu kat alhamdulillah di mulut, alhamdulillah sungguh-sungguh. Kalau Allah suka, Allah reda aku buta, aku pun suka aku buta. Janji Allah suka je, kok mana pun tak apa. Mai kat kita pula tuan-tuan buta. Okey ayat duduk di mana, betul? Ya, dia betul pasal ni tak tengok pun. Harap Datuk Imam mai tengok pula. Rintih dia tuan-tuan, kiri kanan. Betul tak tuan? Beza banyak dengan sahabat Nabi. Kita tak tahu dia ikut mana esok-esok ni. Itu di antaranya. Jadi makruh kita berkeluh kesah, bersusah hati. Sakit ke mana pun sabar, diam. Jangan ada mengerang. Cukup 2 minggu. Kalau mengerang atas teluk, nentah lah pun. Tapi orang yang tidur pun tak boleh. Dia tengok orang tidur, lagi kuat dia mengerang. Sakit, demam. Tak usah mengerang. Bila mengerang saja tak dapat pahala sabar. Lepas ni boleh tak yang mengerang? Boleh tak tuan-tuan? Memang dapat mengerang sungguh. Meratih, kita punya meratih ya. Meratih.
Dan demikian lagi berperangai dengan perangai yang jahat dan berbantah-bantah pada yang lain daripada pekerjaan agama. Makruh jugalah. Makruh juga kita berperangai yang bodoh atau perangai yang jahat. Dalam kita daripada perangai jahat. Kalau kita sini mungkin perangai yang bodoh sikit lah. So sakit ke, kencing pedangnya, buka, angkat, dekat, cuma tak kira cucu ada, anak ada. Itu contoh ada, jadi contoh. Nampak tak tu? Pakcik, Pak Long, Pak Ngah dengan Mak Ngah, Makcik, Mak Long sama aja. Ya? Nyanyok dah. Yalah, nyanyok tu tak apa dah. Cerita dia hak tak nyanyok ni, jangan buat perangai hak bodoh-bodoh masa sakit. Kan? Tadi aku panas sangat dah sakit, panas pula. Londeh tu berjalan dalam rumah. Itu perangai bodoh lah. Artinya makruh. Makruh. Dan berbantah-bantah ni kira semua tak kena. Anak bagi susu, amboi manis sangat sebab aku suka sangat manis. Ini nak makan nasi lemak, buat balik nasi lemak. Pedas kau beli nasi lemak apa lah. Tak kena buat sendiri ke? Amboi muda tuan-tuan. Dia bantah-bantah dia. Saya ada seorang ustaz tuan-tuan. Ustaz, mak dia sakit. Lah ni pun mak dia sakit. Dia kata, betul lah dia nak masuk syurga dia. Ini dia bersembang dengan saya antara hati ke hati tuan-tuan. Dia kata memang betul lah nak masuk syurga payah. Sebab apa? Mak saya sakit tu macam-macam dia kata. Beli tak kena lah kan. Nak roti canai, kita beli roti canai dia kata dia makan ayam masak. Dia abang pula roti canai kau beli kuah tak sedap. Bini tak masak tu lah sebab apa? Rasa hati. Tapi kerana dia tu anak tuan-tuan, tak ada siapa nak jaga mak dia. Dia terpaksa lah tuan-tuan. Pulang kerja, balik kerja tengok mak suap. Dalam duk suap tu tuan-tuan, suap banyak sangat sebab aku ni gigi penuh. Tahan tengok tuan-tuan. Sabar je lah. Dia kata betul lah nak masuk syurga payah. Kalau kita sabar, ada kan dosa nak Kena sabar. Kalau tak sabar, Kadang-kadang dia kata lepas ya. Dia kata lepas. Kita ni kata apa? Faham dah bahawa dalam usia yang macam tu dia pemikiran dia lemah. Pemikiran orang yang sakit ni lemah. Saya bagi contoh macam ni tuan-tuan. Kehidupan kita ni di dunia ni macam piramid. Tuan-tuan kenal tak piramid? Okey, piramid ni dia macam juga piramid. Mula daripada kecil tuan-tuan, daripada bawah kita merangkak. Kita merangkak, waktu tu kita tak kenal antara bunga dengan nasi contohnya. Kemudian masuk usia setengah tahun, setahun, kemudian masuk sekolah rendah, lepas tu masuk sekolah menengah, kemudian peringkat masuk tinggi lagi, kita masuk dengan universiti, kemudian kahwin, lepas kahwin sampailah kemuncak dia umur 40 tahun, lebih kurang 40 tahun. 40 tahun tu umur muda yang paling matang. Umur muda yang paling matang. 40 tahun. Lepas pada 40 tahun tu dia tak tahu lagu mana, kita pun tak tahu lagu mana, dia boleh pilih lama mana lagi, setara mana, hak umur 40 tahun. Kadang-kadang dia tambah lagi, kadang-kadang dia kurang, ataupun dia setara. Itu kemuncak tuan-tuan. Lepas tu turun balik. Kau lama, kau lemah pemikiran kita, badan pun kau tak larat, ketak-ketak. Dia turun. Kadang-kadang kita boleh ingat mak kita tuan-tuan, ayah kita kadang boleh ingat kata dia apa pandangan dia tu baik sangat dah. Sebenarnya bagi anak-anak muda ni dia ada pandangan baru pula yang bertambah. Kalau mak ayah. Mak ayah tuan-tuan sekat pegang telefon, main kat anak ni channel merata lah. Nak abang kata lebih cerdik. Jadi dia akan turun balik, turun, akhir sekali merangkak dan juga merayak. Seperti mana budak balik. Dia panggil apa? Nyanyok. Betul tak? Waktu tu dia main air kencing, main berak, dia pungai hang aku. Waktu tu dah nyanyok lah. Artinya sebagaimana piramid. Sebagaimana piramid tu. Jadi kita kena faham macam mana tuan-tuan. Bila usia yang meningkat ni, usia yang melampaui dah ni, dia kau lemah, kau tak larat, berbagai-bagai lemah tuan-tuan. Jadi kadang-kadang dia kata lepas, kata dia marah, ada untuk sampai maki hak mun anak. Kalau lah anak rasa hati, ketika itulah pertimbangan kita dan penilaian Allah Ta'ala dia dikira. Kadang-kadang kita marah balik kat mak dosa. Tu burung apa tu? Burung cak.
Tu bunga apa tu? Bukan cok. Tu bunga apa? Ya, mana ni? Apa sekali tak dengar. Akhir kali juga hilang sebab. Itu contoh adalah. Dan sunat pula. Dan sunat mulahazah ia akan bahawasanya inilah akhir waktunya daripada dunia. Okey, dia mulahazah. Mulahazah ni dia maksud dia macam mana? Dia mulahazah ni dia kena faham, dia kena rasa bahawa